Pernah tak korang dengar ayat ni? Jangan duduk atas bantal, kalau tak kena buntut bisul. Dalam video kali ni aku akan ceritakan bagaimana bisul boleh berlaku dan aku akan ceritakan pengalaman aku pernah kena suatu ketika dulu. Bisul ni bukanlah penyakit yang boleh menjangkiti orang ramai macam COVID-19 ni. Tapi dia adalah salah satu penyakit kulit yang amat memedihkan bagi siapa yang kena. Orang yang ada bisul ni, dia akan ada simptom ni tau. Dia akan adanya kemerahan dan bengkak pada anggota badan dia. Tak kisah kat mana-mana. Dan dalam benjolan tu dia ada nanah dalam tu. Nanah ni sebenarnya dia terhasil daripada sel darah putih, bakteria dan juga protein. Dan kebiasaannya bisul ni akan timbul kat kawasan permukaan kulit. Tapi dia boleh jadi tau. Boleh jadi kat kawasan tisu pejal. Contoh macam otak, paru-paru, tonsil, buah pinggang. Itu adalah contoh-contoh dia boleh jadi. Tapi yang dan nak membezakan antara bisul dengan jerawat ialah bisul ni dia dalam saiz besar dan dia ada nanah. Dia sama juga macam ni jerawat ada nanah juga, tapi jerawat dia bersaiz lebih kecil. Kita dapat bezakan saiz dia kat situ. Bisul ni sebenarnya dia berpunca daripada munculnya satu bakteria yang dipanggil sebagai Staphylococcus aureus. Bakteria ni sebenarnya dia muncul kat folikel rambut kat permukaan kulit. Itulah berpuncanya berlakunya bisul ni. Dan Staphylococcus aureus ni selalunya dia tak bahaya sangat pun kat badan kita sebab dia memang ada dalam badan kita. Jumlah dia daripada 15% hingga ke 20% atau lebih. Dan dia selalunya banyak kat hidung dan juga atas permukaan kulit. Aku cakap ni bukannya saja je, tapi ni adalah kata-kata daripada pakar perubatan. Contohnya macam Donald Ford, iaitu ahli perubatan fizik. Dan Staphylococcus aureus ni dia akan jadi bahaya kalau dia masuk lagi jauh dalam badan kita. Contohnya masuk dalam bloodstream, tak pun kat kawasan luka yang terbuka. Dan bisul mudah terjangkit kat orang yang ada alahan dan kurang zat makanan. Tak pun sistem imuniti badan dia lemah. Dan punca utama dia adalah dia kurang jaga kebersihan. Mungkin dia selalu konsumsi barang dan konsumsi sikat ke apa-apa lah. Itu adalah punca-puncanya boleh berlakunya bisul. Kalau ada penyakit, pasti ada cara rawatannya. Okey, cara pertama yang kita boleh buat ialah, yang paling penting ialah kena pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan daripada doktor. Nanti doktor akan keluarkan nanah tu daripada badan kita tau. Cara kedua ialah dengan buat pembedahan kecil. Pembedahan kecil ni yang dilakukan oleh doktor lah. Dan cara ketiga ialah dengan makan ubat antibiotik. Tapi kadang-kadang antibiotik ni dia tak berfungsi tau kat badan kita. Sebab tu cara yang terbaik ialah dengan pergi ke klinik untuk jumpa dengan doktor. Dan sebenarnya kita tak disarankan untuk cocok jarum untuk keluarkan nanah tu sebab takut luka tu jadi lebih teruk. Tak pun nanti akan menyebabkan jangkitan kat kawasan permukaan kulit yang lain. Sebab itulah kita kena pergi ke klinik. Sebab nanti doktor akan bagi rawatan yang sebaiknya. Okey, ni based on pengalaman aku pernah kena bisul waktu 10 tahun yang lepas, iaitu waktu aku darjah 2. Akhirnya waktu tu aku jawab periksa akhir tahun. Tapi yang tak bagusnya ialah sakit. Sakit tu memang terlampau pedih lah. Bayangkan ada nanah kat kawasan punggung lagi, macam mana nak duduk kan. Dan waktu tu ada periksa lagi. Waktu tu aku cuma duduk separuh kerusi je waktu tu. Dan alhamdulillah waktu tu aku dapat nombor 4 dalam kelas dan menyebabkan aku naik kelas pertama. Dan rawatan yang aku buat ialah waktu aku tengah tidur, mak aku dengan ayah saudara aku cocok jarum kat kawasan bisul aku tu. Tapi sebenarnya benda ni tak disarankan pun. Tapi waktu tu tak tahu lagi kan, tak tahu. Tapi waktu pun dah terbuat, dah cocok. Tapi tak apa, alhamdulillah. Waktu tu aku sihat waktu tu berkat mak aku buat. Itulah pengalaman aku. Okey, itu je yang aku nak share dalam video kali ni. Kalau kau ada buat silap, aku minta maaf. Dan link yang aku dapat semua itu aku letak kat bawah, description kat bawah. Okey, kalau boleh next video aku akan cuba pendekkan lagi dalam range 3 hingga 5 minit Aku akan cuba, tapi kalau tak boleh nak macam mana kan. Okey, aku Cik Muhammad Syafiq. Terima kasih kerana menonton.